Saya jelas tentang suami ini bukan milik isteri. Kita manusia tak memiliki apa pun, walaupun diri kita sendiri, sebab semuanya adalah hak Allah SWT. Saya dan suami sangat jelas tentang halal tuju dan matlamat poligami. Walau bagaimanapun pada peringkat awal madu okey, tetapi lama-lama masih belum boleh menerima hakikat poligami dan menimbulkan banyak masalah. Bagaimana hendak menyantuni keadaan ini? Ini soalan daripada orang yang sudah berpoligami. Ya? Boleh? Saya rasa isi pertama sebab dia sebut madu. Madu okey maksud dia. Inilah, tetapi madu yang belum boleh menerima hakikat poligami. Okey, ini kes saya tafsir kes isteri pertama, ni daripada isteri pertama. Okey, nak selesai masalah ni sebenarnya saya akan tanya banyak. Tuang kat tangan dulu. Ada. Okey nah. Okey, konflik dalam rumah tangga poligami ni biasalah bagi saya, memang biasa, memang mesti ada. Kalau kata tak ada tu tak betul kan, tak betul. Jadi ini masalah nak urus perasaan. Nak urus perasaan. Ini kes dah berpoligami. Betul tak? Kes dah berpoligami tapi macam mana nak menyantuni madu. Nak menyantuni madu. Dia macam inilah. Kita tengok keadaan. Madu kita tinggal di mana? Sebumbung ke? Ataupun rumah berbeza. Jadi kita nak treat madu kita ikut keadaan. Macam yang duduk sebumbung dan different bilik ya. Anda faham? Satu bumbung, bilik berbeza. Yang dilarang Allah ialah bukan sebumbung. Yang dilarang adalah sebilik. Saya pernah dengar kes. Ni kes betul ni. Kes betul dan kalau, memang saya pun terkejut. Sebab orang yang melakukan benda ni, orang yang bertaraf agama. Ya. Satu bilik buat hubungan seks, 2 isteri dengan suami. Saya dengar berapa kes dah macam ni. Satu bilik, tak duduk satu rumah, tapi suami jemput isteri-isteri ni. Satu malam dua isteri ni layan suami atas satu katil. Macam mana ni? Haram tak hukumnya? Haram lah. Tapi saya pun heran, dua-dua isteri tu boleh. Boleh. Yang tadi kes tengok bini masuk bilik pun dah stres. Tengok suami masuk bilik isteri pertama ke atau isteri kedua, kita dah stres. Ini satu katil. Dua-dua boleh layan suami. Jadi saya pun pelik juga kan. Saya pun dah stres juga fikir. Macam mana kan? Dia haram tahu kenapa? Aurat. Masalah aurat. Kita akan melihat aurat madu kita, madu kita akan melihat aurat kita. Okey? Tak akan terlepas benda tu. Sebenarnya haram. Jangan buat benda tu. Duduk sebilik tak boleh. Satu bumbung tak apa. Satu bumbung, bilik berbeza. Okey, jadi ini masalah nak urus perasaan. Bagaimana setelah suami kita berpoligami, kita tidak, pertama kena ingat jangan perintah suami kita menceraikan isterinya. Jangan buat perangai yang macam-macam yang mendorong suami mencerai isteri kedua. Tak boleh. Sebab ada ayat Quran. Ada ayat Quran saya tak ingat surah Al-Ahzab, saya dah lupa. Yang Allah kata, jangan kamu menghasut suami untuk menceraikan isteri baru. Memang ada ayat dia. Saya ada tulis tapi saya lupa. Memang tak boleh. Jangan buat benda tu. Dan jangan ada niat macam tu. Itu berdosa. Dosa. Dan kita satu lagi, kalau nak urus hati, jangan cari buruk madu. Jangan cari buruk madu. Apabila kita mencari buruk madu dan menghasut suami kita, bini nombor 2 tu tak bagus lah. Bini nombor 2 tu macam ni lah. Bini nombor 2 tu macam tu lah. Hati kita akan lagi bertambah sakit sebenarnya. Kan? Bertambah sakit. Yang buruk jangan cari. Lihat yang baik. Tengok yang baik. Tengok yang baik saja pasal madu kita. Dan kita kena muhasabah diri kita. Sebenarnya poligami ini satu jentikan. Jentikan Allah kepada kita. Jentikan Allah kepada kita supaya dia nak kita kembali kepada dia. Mungkin kita ni cinta suami lebih. Betul tak? Mungkin cinta suami lebih tapi tak cinta pada Allah. Allah bagi suami kahwin lain pada muka. Kan? Hang tak cinta aku sangat, cinta suami lebih. Kita meletakkan cinta kepada manusia. Sebenarnya kita tidak boleh meletakkan cinta kepada manusia. Tak boleh. Satu jiwa tidak boleh ada dua cinta. Satu jiwa hanya satu cinta. Iaitu cinta kita mesti berpaksi kepada Allah.
Itu saja. Sekiranya cinta kita kepada Allah, hanya kepada Allah, kita tidak akan ada masalah dengan madu kita. Allah dah sudah takdirkan kita berpoligami. Kita muhasabah diri kita, kita dekatkan diri dengan Allah. Banyak muhasabah diri dan dekatkan diri dengan Allah. Sebab itu jalan dan satu medan, Allah bagi jalan untuk kita dekat diri dengan dia. Jentik ni. Hang lupa aku ni, hang lupa aku, hang cinta suami lebih. Kita tak boleh cinta suami kita lebih. Tak betul. Kita nak cinta manusia pun mesti kerana Allah. Kadang-kadang perempuan ni dia cinta suami sampai lupa Allah tu macam Allah tak wujud tu. Betul tak? Zikir pun tidak, sembahyang tahajud pun tidak, ibadah pun alah buat yang wajib je lah, cintai je lah. Kan? Lupa Allah. Bila bagi ujian, paling kuat melompat. Orang yang lupa Allah ni, bila bagi ujian, dia terus lompat. Jadi tips dia, macam mana nak menyantuni madu, kita kena lihat diri kita dulu. Baiki diri kita, sedang diri kita, jangan suka mencari kesalahan madu, jangan. Walaupun madu kita jahat ke, baik ke, jangan kita touch dia punya peribadi, jangan. Kita duduk diam-diam, kita muhasabah diri kita, dekat diri dengan Allah. InsyaAllah, apabila hati kita baik, kita akan buat baik pada madu kita. Kita akan buat baik pada suami kita. Jadi kita kena kembali kepada diri sendiri. Kembali pada sendiri. Itulah yang saya buat. Saya dulu, suami cerai nak kahwin orang lain. Jadi suami poligami. Saya kena cerai dulu. Saya pasal cerita pengalaman. Karena pengalaman ini memberi pengajaran yang banyak kepada diri saya. Dan juga orang lain. Saya kena cerai. Suami kahwin lain. Sebab nak kahwin lain. Bukan suami poligami, anda poligami. Suami tak cerai pun. Bermakna ini lebih baik daripada kena cerai. Tetapi saya ambil sikap, mesti ada sebab, hikmah. Setiap yang Allah takdirkan, mesti ada hikmah dia. Cara yang baik, jangan cara yang tak baik. Kalau saya berada dengan suami dulu, saya tak berada di sini. Saya tak akan bercakap. Saya tak akan berdakwah. Sebab sikap suami dulu seorang yang cemburu. Faham tak? Bila cemburu, saya punya hidup dalam lingkungan yang kecil. Skop yang kecil. Saya tak boleh bergerak. Jadi benda tu tak sesuai dengan saya. So Allah takdirkan. Tak apa, sebenarnya itu hikmah. Sebab tu kita tidak boleh marah Allah dengan ujian yang Allah bagi. Tak boleh marah. Perceraian pun terbaik sebenarnya. Jangan kata perceraian tak baik. Kita kena terima benda tu. Terima dengan hati yang redha. Dan saya sampai hari ini tidak pernah berdendam dengan bekas suami. Ataupun dengan isteri dia tidak pernah berdendam. Sebab saya tidak melihat mereka. Saya melihat Allah. Saya melihat Allah memberi ujian kepada saya. Saya melihat bagaimana hubungan saya dengan Allah apabila Allah bagi benda yang saya tak suka. Kan? Kita nak semua benda suka aja. Ikut hati. Kan? Allah bagi benda yang kita syok, duit banyak, kaya, sonoklah sebab hati suka. Tapi kalau Allah bagi kita jatuh miskin, kan? Kita tak suka. Tapi kadang-kadang miskin itu terbaik untuk kita. Kita rasa benda yang kita suka itu baik untuk kita, tapi sebenarnya tidak. Kerana benda yang kita tidak suka itu baik untuk kita. Jadi carilah kebaikan tu. Macam Bro kata tadi. Allah sebutkan kadang-kadang yang kamu tak suka itu baik untuk kamu. Jadi hak tak suka tu cari apa baik dia. Kena cari. Jadi dapat madu pun mesti ada baik dia. Cari baik dia. Okey, setakat itu je lah yang saya dapat saya jawab. Sekiranya siapa yang nak tarbiyah hati tu bolehlah PM saya lah. Saya boleh bagilah, ada sikit lah. Siapa yang nak menyucikan hati tu saya boleh bagi. Tapi kena PM saya lah nanti. Sampai jumpa saya. Terima kasih Puan Sharifah. Di sini